Salam sejahtera dan selamat pagi kepada Anda semua yang masih setia bersama-sama kami, dan selamat datang juga kepada yang baru saja bersama-sama kami di channel Current Sphere MY. Isu yang akan kita kupas pada video kali ini adalah KDCA sarankan Tan Sri Joseph Pairin Kitingan sebagai TYT Sabah. Harapan, isu, dan perdebatan. Kota Kinabalu, Sabah. Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun atau KDCA baru-baru ini telah mencadangkan Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, tokoh politik veteran dan pemimpin masyarakat yang dihormati, untuk dipertimbangkan sebagai Yang di-Pertua Negeri atau TYT Sabah yang baru. Saranan ini disuarakan melalui kenyataan Setiausaha Agung KDCA Datuk Suman Yasambun yang merayu kepada Yang di-Pertuan Agong agar memberi perhatian terhadap pengalaman luas dan sumbangan besar Pairin kepada negeri Sabah serta negara. Menurut KDCA, Pairin bukan sahaja seorang bekas Ketua Menteri Sabah, tetapi juga seorang pemimpin yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk memajukan negeri dan memperjuangkan perpaduan rakyatnya. Sebagai Huguan Siau atau Pemimpin Agung Komuniti Kadazan Dusun Murut KDM, beliau telah memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan identiti budaya masyarakat ini. Dalam dunia politik, beliau dikenali sebagai seorang yang tegas dan komited terhadap isu-isu berkaitan autonomi Sabah, hak-hak negeri, serta kepentingan rakyat secara keseluruhannya. Datuk Suman Yasambun turut menekankan bahwa pelantikan Pairin sebagai TYT akan menjadi satu pengiktirafan besar kepada komuniti Kadazan Dusun Murut. Menurutnya, ini bukan sahaja mencerminkan penghormatan terhadap sumbangan besar komuniti ini, tetapi juga melambangkan prinsip kepelbagaian dan keterangkuman yang menjadi teras kepada identiti Malaysia. Yasambun berkata, pelantikan Pairin akan menjadi peluang penting untuk mempamerkan imej Malaysia yang harmoni dan pelbagai budaya di peringkat global. Bagaimanapun, saranan ini turut mengundang pelbagai persoalan dan perdebatan. Walaupun Pairin diakui sebagai seorang tokoh besar dalam politik Sabah, tidak dapat dielakkan bahwa isu etnik dan sensitiviti politik akan turut menjadi faktor dalam mempertimbangkan pelantikan ini. Pairin sebagai Huguan Siau sudah tentu sangat dihormati dalam kalangan masyarakat KDM. Tetapi adakah komuniti lain seperti Bajau, Melayu Sabah, dan Cina Sabah turut merasakan perkara yang sama? Dalam lanskap politik Sabah yang begitu berbilang kaum, pelantikan seseorang tokoh kepada jawatan seperti TYT sering dilihat melalui kacamata perwakilan etnik. Maka, satu persoalan utama timbul. Adakah pelantikan Pairin akan dilihat sebagai usaha mengukuhkan perpaduan di Sabah, atau ia mungkin akan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan komuniti lain? Selain itu, penting juga untuk melihat cadangan ini dalam konteks politik semasa Sabah. Sebagai seorang tokoh yang pernah lantang memperjuangkan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63, Pairin sudah tentu dikenali sebagai seorang yang tidak gentar menyuarakan hak-hak Sabah dalam hubungan dengan kerajaan persekutuan. Jika beliau dilantik, ini mungkin memberi harapan kepada rakyat Sabah bahwa isu-isu seperti pengembalian hak negeri, kawalan terhadap hasil sumber, dan autonomi negeri akan mendapat perhatian lebih serius. Namun begitu, pelantikan ini juga boleh dianggap oleh sesetengah pihak sebagai simbolik semata-mata, tanpa membawa sebarang perubahan yang signifikan dalam hubungan Sabah dan Putrajaya. Di sisi yang lain,
Pairin juga pernah melalui beberapa kontroversi semasa kerjaya politiknya. Sebagai bekas Ketua Menteri Sabah, kepimpinannya tidak terlepas daripada kritikan, termasuk isu berkaitan pembangunan luar bandar yang perlahan, pengurusan sumber negeri, dan kemelut politik dalaman di Sabah. Walaupun sumbangannya diiktiraf oleh ramai, tidak semua pihak bersetuju bahwa beliau adalah calon yang paling sesuai untuk jawatan TYT. Maka timbul satu lagi persoalan. Adakah KDCA benar-benar melihat potensi Pairin sebagai penyatu masyarakat, atau adakah cadangan ini lebih kepada usaha menaikkan semula pengaruh politik komuniti Kadazan Dusun Muru? Dalam perbincangan yang lebih luas, pelantikan TYT Sabah bukan sahaja berkisar kepada soal individu tetapi juga peranan institusi itu sendiri. TYT sebagai ketua negeri memainkan fungsi simbolik yang penting dalam memastikan kestabilan perlembagaan dan perpaduan masyarakat. Namun, dalam konteks Sabah, TYT sering dilihat sebagai wakil kepada kepelbagaian etnik dan budaya negeri ini. Oleh itu, pelantikan seseorang kepada jawatan ini membawa makna yang lebih besar daripada sekadar aspek politik. Tidak kurang juga yang berpendapat bahwa sudah tiba masanya Sabah memilih seorang TYT yang mewakili generasi baru, yang mungkin tidak terikat dengan politik lama atau naratif etnik tertentu. Walaupun pengalaman Pairin tidak dapat dinafikan, apakah Sabah kini memerlukan seorang tokoh yang lebih muda dan lebih segar untuk membawa negeri ini ke hadapan? Atau adakah pelantikan seorang pemimpin veteran seperti Pairin lebih penting untuk mengekalkan kesinambungan nilai tradisional dan kestabilan? Akhirnya, persoalan terbesar adalah bagaimana rakyat Sabah melihat cadangan ini. Pelantikan TYT bukanlah soal kecil, kerana ia membawa simbolisme yang besar dalam menggambarkan hala tuju negeri ini. Apakah rakyat Sabah bersetuju bahwa Pairin adalah calon terbaik untuk jawatan TYT, atau adakah mereka berpendapat bahwa calon lain perlu dipertimbangkan? Kontroversi ini membuka ruang perbincangan yang lebih luas tentang masa depan Sabah, bukan sahaja dalam konteks pelantikan TYT, tetapi juga dalam isu-isu yang lebih mendalam seperti perpaduan, representasi, dan pembangunan negeri. Bagaimana pula pandangan Anda semua? Adakah pelantikan Pairin mampu menyatukan rakyat Sabah, atau ia akan menimbulkan lebih banyak persoalan dan perpecahan? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe Current Sphere MY untuk lebih banyak perbincangan menarik seperti ini. Sekian saja untuk isu kali ini. Terima kasih semua.